Amaterasu, Susanoo, Tsukuyomi, Izanagi dan Izanami. Ini merupakan nama-nama dewa Shinto yang diimani oleh masyarakat Jepun. Pada hari ini sebahagian masyarakat kita mengenali nama-nama tersebut. Tahukah anda, pada suatu ketika dahulu masyarakat Melayu pernah dipaksa untuk menyembah Maharaja Jepun dengan menghadap ke arah timur, yang mana Maharaja Jepun mendakwa dirinya adalah titisan Dewi Amaterasu. Malah pada hari ini pengaruh kepercayaan khurafat Jepun masih kiat disebarkan di dalam negara ini dengan pelbagai cara seperti festival, anime dan usaha gerakan misioneri. Pearl's Wisdom kali ini akan membawakan siri jelajah ke Jepun untuk mengajak anda melihat kepercayaan Jepun yang telah dilebarkan pengaruhnya ke dalam negara kita. Di Jepun, sebelum tersebarnya agama Buddha, masyarakat mereka menyembah semangat alam atau roh-roh yang mendiami di dalam alam atau kepercayaan bersifat animisme. Mereka menamakan roh sebagai kami dan menisbahkan diri mereka sebagai kami no michi, yakni penyembah dewa kami. Namun istilah ini mula ditukar pada kemudian hari dengan istilah agama Shinto. Seperti mana kita tahu bahawa masyarakat Shinto mereka memiliki 8 juta Tuhan, yakni kami, dan mana mereka juga akan menyembah pelbagai Tuhan-Tuhan di alam ini. Yang mana istilah kami itu, jika kita boleh fahami dengan dalam istilah bahasa Melayu adalah semangat, yakni roh yang berada di keliling alam ini, yang mana perkara yang hidup dan mati, yang itulah mereka akan anggap sebagai sembahan kerana dalamnya memiliki roh, yakni diterjemahkan sebagai kami. Sebab itu perkataan Shin itu adalah dari perkataan bahasa Jepun, yakni roh, dan To itu adalah jalan. Jalan ataupun tarekat roh bagi fahaman mereka. Jadi, perkataan Shinto secara literal bermaksud jalan roh, sama ada roh-roh orang yang telah meninggal dunia atau dewa yang berada di langit dan bumi. Tidak ada rekod yang jelas bilakah bermulanya agama Shinto dan tidak diketahui siapakah pengasasnya. Akan tetapi perkataan Shinto ini wujud sekitar abad ke-6 Masihi. Nama Shinto disandarkan kepada nama agama asal yang dianut oleh masyarakat Jepun bagi membezakan dengan agama Buddha yang waktu itu sedang berkembang di Jepun. Setelah kemasukan agama Buddha di Jepun, fahaman Shinto agak terkesan dengan pengaruh Buddha. Wujud persaingan di antara Sami Buddha dengan pendeta Jepun yakni Shinto, sehingga amalan Shinto dilihat semakin memudar di kalangan masyarakat Jepun disebabkan oleh pengaruh Buddha yang begitu kuat. Bagi mempertahankan ajaran Shinto, para pendeta Jepun menerima dan memasukkan unsur-unsur agama Buddha ke dalam sistem keagamaan mereka. Antaranya Shinto sudah memiliki beraneka ragam upacara agama, bahkan bentuk-bentuk bangunan tempat suci sudah banyak dipengaruhi oleh agama Buddha. Proses syncretism itu berlaku sehingga ke abad 17 Masihi. Di samping terpengaruh dengan agama Buddha, Shinto juga menerima falsafah Tao dan juga Confucianism, yang mana ia dibawa bersama dalam agama Buddha dari China. Itulah sebab terdapatnya unsur-unsur Tao dan juga Confucianism di dalam agama Shinto. Selama berabad agama Shinto dan Buddha tumbuh secara sinkretis dan ritual keagamaannya juga turut dilakukan kedua-dua sekali oleh masyarakat Jepun, yakni menganut dua agama sekaligus. Pada waktu itu, bagi mereka tiada pertentangan antara Shinto dan Buddha kerana dewa-dewa yang dipuja dalam Shinto terutama Dewi Matahari yakni Amaterasu Amikami dikatakan sebagai jelmaan daripada Buddha. Perbuatan itu dikenali sebagai Ryobu Shinto. Ryobu Shinto tidak bermaksud menggabungkan agama Shinto dengan Buddha, tetapi ia lebih kepada konsep sinergi masing-masing melakukan peranan masing-masing. Sebagai contoh, dalam ritual pemujaan kepada kami, ia dianggap tanggungjawab pendeta Shinto untuk laksanakannya. Sementara itu, dalam ritual kematian pula diambil oleh Sami Buddha untuk dilaksanakan. Boleh dikatakan mereka membahagikan peranan masing-masing dalam agama. Tetapi secara hierarki kedudukan agama Buddha lebih tinggi daripada Shinto.
Semasa pemerintahan Ashikaga, agama Shinto seakan dipinggirkan. Begitu juga dengan zaman Tokugawa. Pada kedua-dua zaman tersebut, agama Buddha lebih mendapat tempat dalam pemerintahan di Jepun. Oleh kerana itu, pada abad ke-17 Masihi, timbul gerakan baru di bawah Shintoism bagi menghidupkan kembali agama Shinto yang murni dengan bertujuan untuk membezakan bak sudo, yakni jalan Buddha dalam Shinto, dengan aliran penyembah kami untuk mempertahankan keaslian ajaran Shinto. Ini salah satu reaksi mereka kerana diabaikan oleh pemerintahan negara mereka sendiri. Situasi keagamaan di Jepun mula berubah apabila memasuki zaman Meiji. Shinto kembali mendapat perhatian oleh pemerintahan Jepun. Pada zaman Meiji ini telah didirikan Universiti Kokugakuin sebagai tempat pendidikan agama Shinto secara khusus. Pada tahun 1868, agama Shinto juga diiktiraf sebagai agama negara dan pada saat itu agama Shinto telah mempunyai 13 cabang aliran dan memiliki sekitar 21 juta penganut di Jepun. Pada saat itu, agama Shinto mula menjadi agama negara dan terserap dengan unsur-unsur politik Jepun ke dalamnya. Pada waktu inilah agama Shinto mula menerapkan ketaatan kepada Maharaja kerana Maharaja adalah titisan dari Dewa Shinto. Sistem kepercayaan Shinto berdiri di atas tulisan Kojiki dan juga Nihongi, yang mana ia mendakwa pada asal dunia ini tidak wujud, alam masih dalam keadaan huru-hara. Lalu dari situ muncul 7 tingkatan kewujudan para dewa di alam ini. Manakala tingkatan dewa ke-7 adalah untuk membentuk muka bumi. Mereka adalah dewa yang memiliki jantina iaitu Izanagi dan Izanami. Dikatakan Izanagi menghayunkan tombaknya ke arah laut bumi dan ketika tombak itu diangkat, air tersebut menitik dari hujung tombak lalu muncul sebuah pulau disebut sebagai Onogoroshima. Lalu mereka turun ke pulau tersebut. Di pulau itulah mereka berdua berkahwin. Setelah itu, Izanami telah melahirkan seorang anak bernama Ebisu. Namun mereka tidak diakui sebagai perwujudan dewa kerana anaknya itu cacat. Lalu mereka meletakkan anak mereka di dalam perahu dan menghanyutkannya ke lautan. Setelah itu, mereka mendapat 8 orang anak dan anak mereka membentuk pulau-pulau besar di Jepun. Setelah sekian lama, Izanami melahirkan beberapa pulau lagi dan beberapa kami, yakni dewa. Setelah Izanami melahirkan Kaguzuchi, yakni dewa api, dia telah terbakar dan menyebabkan kematiannya. Oleh disebabkan terlalu sedih dan kesal, Izanagi telah membunuh dewa Kaguzuchi lalu mengerat lapan dan dibuang lalu menjadi gunung berapi. Oleh kerana tidak mampu hidup seorang diri, Izanagi pergi ke Yomi, yakni neraka, untuk mencari isterinya Izanami. Setelah berapa lama mencari, akhirnya dia menemukan Izanami dan diseliputi dengan kegelapan. Izanagi meminta isterinya untuk pulang dan tinggal bersamanya. Namun Izanami mengatakan bahawa sudah terlambat kerana dia sudah memakan makanan dari Yomi dan itu menyebabkan dia sudah menjadi sebahagian dari Yomi dan tidak dapat dihidupkan kembali di dunia. Walaupun demikian, Izanagi tidak mahu meninggalkan isterinya. Lalu dia menyalakan obor api. Namun dia terkejut melihat rupa Izanami yang dahulu cantik tetapi sekarang telah menjadi seperti mayat yang membusuk. Setelah melihat, Izanagi melarikan diri. Lalu Izanami bangun dan mengejar suaminya. Ketika Izanagi sampai di pintu gua Yomi, dia telah menutupnya dengan batu supaya Izanami tidak boleh keluar lagi dari situ. Setelah keluar dari neraka Yomi, Izanagi melakukan misogi, yakni ritual mandi untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada dirinya ketika berada di dalam Yomi. Ketika sedang membasuh mata kirinya, maka terlahirlah Dewi Matahari, yakni Amaterasu. Saat mencuci mata sebelah kanannya, terlahirnya Dewi Tsukuyomi, yakni Dewi Bulan. Dan saat mencuci hidung, terlahirnya Dewa Susano, yakni Dewa Ribut dan Angin. Ketiga-tiga dewa itu disebut sebagai Mahashira no Uzunomiko yang menerima tugas daripada Izanagi untuk menguasai bumi. Itulah sumber asas bagi kewujudan alam dan Tuhan-Tuhan di dalam agama Shinto. Dalam Shinto mempercayai bahawa semua roh atau semangat dianggap memiliki daya kuasa yang boleh memberikan manfaat kepada mereka. Daya kekuasaan itu akan dipuja dan dipanggil dengan nama kami. Kesemua kami ini memiliki nama tersendiri. Penganut Shinto juga mengakui bahawa adanya Dewa Bumi dan Dewa Langit. Manakala dewa yang tertinggi dari kalangan kami adalah Dewi Matahari, iaitu Amaterasu Omikami. Dia dikaitkan dengan pemberi keamanan dan kesejahteraan serta kemajuan dalam bidang pertanian mereka.
Kerana itu, bendera rasmi Jepun menggunakan simbol matahari kerana selain daripada mereka merupakan negara pertama yang menerima terbitan matahari, ia juga faktor kepada kepercayaan Amaterasu Omikami. Bagi melakukan ritual penyembahan kepada kami, mereka hendaklah melakukan di tempat-tempat suci atau di rumah ibadat kecil yang dikenali sebagai Kamidana. Kami merupakan dewa dalam agama Shinto dan ini merupakan tempat yang menjadi penyembahan kaum Shinto kepada kami, yakni dewa mereka. Dan altar ini dikenali sebagai Kamidana. Manakala bagi mereka yang ingin ke kuil Shinto, mereka perlu melakukan beberapa ritual yang dikenali sebagai omari seperti tunduk hormat di pintu masuk kuil. Dan setiap tempat terdapatnya Kamidana ini akan memiliki tori Shinto, yakni simbolik kepada satu tempat biasa kepada tempat suci yang menjadi ruang ibadat bagi kaum Shinto. Kebiasaan di dalam kuil tersebut akan ada kawasan untuk membasuh tangan yang telah disediakan. Ia dipanggil sebagai ritual Temizu. Setiap ruang masuk bagi rumah ibadat Shinto, mereka akan meletakkan satu tempat untuk mereka melakukan purification ataupun istilahnya boleh dipahami sebagai wuduk. Yang mana ini dikenali sebagai Chozuya atau Temizuya. Dan perkara penting yang perlu difahami bagi masyarakat Muslim terutamanya, perkara ini adalah dikenali sebagai satu amalan ibadat bagi agama Shinto, yakni mereka melakukan ritual untuk mereka membersihkan diri seperti mana umat Islam melakukan ibadat wuduk dan mereka masuk ke rumah ibadat. Jadi kita memahami ia adalah merupakan satu ritual agama, satu bentuk peribadatan, maka kita cubalah mengelak daripada melakukan perkara ini, iaitu mereka akan membasuh di atas dua tangan dan mereka akan berkumur sedikit dan membuang air daripada mulut. Jadi salah satunya bagi umat Islam perlu mengelak daripada amalan tasyabuh, yakni menyerupai satu agama lain, sebagaimana sebagai orang menganggap ia merupakan satu amalan budaya, sedangkan ia sebenarnya adalah praktis agama. Dalam Shinto juga ada anjuran untuk melakukan tarian dan muzik yang dipanggil sebagai upacara Kagura. Tarian dan muzik Kagura ini dilakukan untuk mempersembahkan kepada kami mereka. Dalam ibadah Shinto, mereka tidak ada ritual sembahyang khusus seperti sujud. Mereka hanya berdoa sahaja. Kebanyakan penganut Shinto dia akan melakukan ibadat berdoa kepada kami, yakni dewa mereka, yang mana mereka akan berada tepat di hadapan kepada Kamidana, yakni beradanya Tuhan mereka yang mereka percayai. Lalu mereka akan membungkukkan dalam bentuk separuh rukuk, yakni dikenali sebagai rei, yakni satu penghormatan, yang mana mereka akan melakukan sebanyak 2 kali dan mereka akan menepuk tangan sebanyak 2 kali dan mereka akan berdoa kepada dewa yang mereka sembah di kuil ini. Selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan menggantung ema, yakni tangkal atau azimat memohon hajat di sekitar rumah ibadat Shinto. Tangkal doa ini dikenali sebagai ema, yang mana masyarakat Shinto akan menulis harapan dan doa mereka lalu digantung di bawah pokok dianggap sebagai pokok suci yang berhadapan di kuil Shinto ini. Dan mereka akan menulis apakah harapan mereka, doa mereka dan mereka akan gantungkan di sini. Dan ini merupakan satu perkara yang tidak Islamik bagi seorang Muslim untuk melakukan perkara ini dengan menulis harapan dan doa, kerana sebagai seorang Muslim dia harus berdoa dengan minta kepada Tuhan secara terus. Kitab suci utama bagi Shinto adalah kitab Kojiki dan Nihongi. Ia menghuraikan tentang kehidupan di alam kayangan para dewa-dewi dan sampai kepada Amaterasu Omikami dan Tsukuyomi. Lalu keduanya diangkat untuk menguasai langit, manakala Jimmu Tenno diangkat untuk menguasai tanah yang subur, yakni bumi Jepun. Lalu disusuli dengan silsilah keturunan Maharaja Jepun berserta riwayat hidup satu persatu. Nama-nama tadi seperti nama Amaterasu, Susanoo dan juga Tsukuyomi merupakan nama-nama dewi dan dewa di dalam agama Shinto. Dan nama ini kebanyakan masyarakat kita tidak mengenali sebagai adalah istilah nama kepada dewa, tetapi dikenali sebagai istilah yang disebut di dalam cerita anime. Jadi ini antara pengaruh yang perlu kita teliti kembali, di mana elemen-elemen agama yang perlu kita ambil tahu sama ada ia merupakan satu fahaman ataupun satu kepercayaan di dalam agama masyarakat Jepun, ataupun ia merupakan istilah-istilah yang tidak ada kaitan dengan kepercayaan. Begitu juga dalam cerita Death Note, yang mana terdapatnya dewa maut ataupun Shinigami yang juga merupakan elemen penting di dalam agama Shinto, yang mana dewa ini berperanan untuk menarik nyawa orang yang hidup. Jadi ini juga antara pengaruh yang jelas bagaimana pengaruh akidah Shinto itu boleh dikembangkan kepada masyarakat di dunia ini melalui anime
dan juga movie yang disebarkan oleh masyarakat Jepun ke dunia luar. Hakikatnya jelas bahawa pengaruh kepercayaan Shinto ini turut tersebar dengan pelbagai medium yang lain ke dalam negara kita. Nantikan episod yang akan datang akan membincangkan bagaimana penjajahan Jepun ke tanah Melayu telah menerapkan kepercayaan pendewaan kepada Maharaja Jepun kepada umat Islam. Umat Islam pada ketika itu disuruh untuk rukuk menyembah ke arah istana Tokyo.